ke Facebook.
Assalamualaikum. Dr. Rahimah? Dr. Rahimah dah ready ke? Ya saya. Assalamualaikum Dr. Rahimah. Waalaikumsalam ya. Okay. Just nak make sure dah ada kat sini. Okay, kita mulakan acara program kita hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir secara virtual untuk program Hari Terbuka Pasca Siswazah 2021 atau Virtual Postgraduate Open Day 2021. So sebelum kita bermula, saya ingin memohon kerjasama semua peserta untuk tutup kamera dan mutekan mikrofon masing-masing kecuali sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan kepada panel kita pada hari ini. Peserta boleh juga menyalurkan pertanyaan di ruangan chat box dan saya akan menyuarakan soalan-soalan tersebut kepada panel kita dalam slot Q&A nanti. So bagi yang sedang menonton live stream kami di Facebook Live Pusat Pengajian Siswazah UiTM Negeri Sembilan, anda juga boleh mengajukan soalan melalui ruangan komen. So pautan kehadiran akan dikongsi di ruangan chat box dan QR code akan dipaparkan di skrin pada penghujung sesi kita nanti. So untuk pengetahuan semua, program kita akan berlangsung selama 2 hari iaitu hari ini dan esok. So hari ini program kita akan bermula dengan sesi pengenalan kepada Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Negeri Sembilan dan kemudian akan diikuti dengan sesi kedua yang akan berkongsi maklumat tentang bagaimana untuk menjadi penyelia ataupun supervisor kepada pelajar master dan PhD. So manakala program untuk esok merupakan sesi perkongsian penerima beasiswa, tajaan, geran luar dan dalam negara. So tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel kita pada hari ini Dr. Nur Rahimah binti Said, yakni Ketua Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Negeri Sembilan untuk berkongsi maklumat dengan kita berkaitan apa program pasca siswazah yang ditawarkan, bagaimana prosedur program pasca siswazah kita, apakah syarat-syarat kelayakan dan semua ini akan diterangkan oleh panel kita pada hari ini. So tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan dengan segala hormatnya kepada Dr. Nur Rahimah untuk sesi perkongsian beliau. Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis yang telah menjemput saya untuk menerangkan sedikit berkaitan dengan Pusat Pengajian Siswazah UiTM Negeri Sembilan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-puan, Doktor, Profesor Madia, Profesor dan juga pelajar-pelajar yang turut hadir dalam sesi ini. Apa khabar semua? Sudah sihat? Sihat, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, izinkan saya untuk berkongsi slide berkaitan dengan penerangan yang saya akan utarakan selepas ini. Okay, Assalamualaikum semua. Seperti yang saya lihat, saya dapati ada pesyarah dan juga pelajar dan juga kaki tangan yang berminat untuk mengetahui berkaitan dengan Pusat Pengajian Siswazah di UiTM Negeri Sembilan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin menyatakan jika ada sebarang persoalan, boleh bertanya secara terus saja kepada saya sepanjang sesi ini. Dan jika ingin bertanya di chat box, pengerusi akan bertanya kepada saya di akhir sesi.
Okey, kita teruskan. Sebelum meneruskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli jawatan kuasa di bawah Pusat Pengajian Siswazah yang menggerakkan Pusat Pengajian Siswazah ini. Okey, kami diketuai oleh Yang Berbahagia Rektor Profesor Dr. Yamin Yassin dan Dr. Nolis Ahmad iaitu Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, dan saya selaku Ketua Pusat Pengajian. Saya dibantu oleh koordinator iaitu Dr. Syafizi binti Muhammad Sharif dan dua staf pentadbiran iaitu Puan Nurmala binti Mamat, pembantu tadbir iaitu Puan Nur Syahilah binti Zul. Di setiap fakulti yang terdapat di UiTM Negeri Sembilan, fakulti maksud saya adalah pensyarah yang terlibat termasuk pensyarah servicing. Kami ada wakil dari Fakulti Sains Gunaan iaitu Dr. Nur Hamimah, kita punya pengerusi tadi. Wakil Fakulti Sains Sukan iaitu Encik Muhammad Firdaus, wakil Fakulti Sains Komputer Puan Nur Syahidah, wakil Fakulti Pengurusan Perniagaan Dr. Asmah Rashidah, wakil Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Encik Muhammad Faisal, wakil akademik pengajian bahasa iaitu Encik Muhammad Iyadin, wakil Fakulti Pengurusan Maklumat iaitu Profesor Madya Dr. Masita binti Ahmad, wakil Fakulti Undang-Undang iaitu Dr. Aini Farahida, wakil Fakulti Perakaunan Dr. Razia, dan wakil Fakulti Pengajian Islamic Contemporary Dr. Nur Safra. Kami juga memiliki unit media iaitu yang dibantu oleh Encik Syahrul Amri bin Abdul Wahab. Mereka adalah wakil Pusat Pengajian Siswazah di setiap fakulti yang diharap dapat membantu dari segi promosi dan juga memperkenalkan Pusat Pengajian Siswazah lebih dekat kepada warga setiap fakulti. Okey, jadi daripada setiap fakulti boleh merujuk kepada wakil-wakil ini supaya boleh disampaikan apa sahaja berkaitan dengan Pusat Pengajian Siswazah, sama ada pendapat untuk menambah baik dan atau apa-apa sahaja yang berkaitan boleh disalurkan kepada mereka. Okey, seterusnya saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan Pusat Pengajian Siswazah UiTM Negeri Sembilan. Okey, untuk seperti yang sedia maklum, UiTM menawarkan 3 kursus yang 3 mod pengajian iaitu coursework, mixed mode dan juga research. Okey, bermula Oktober 2020, penawaran program by research dengan pendidikan ditawarkan di seluruh kampus cawangan di seluruh UiTM, di seluruh Malaysia, kampus cawangan UiTM di seluruh Malaysia. Okey, kursus-kursus yang ditawarkan adalah mod penyelidikan saja iaitu by research sahaja, yang hanya ditawarkan kepada cawangan-cawangan yang memiliki kepakaran tertentu. Okey, contohnya di UiTM Negeri Sembilan kita memiliki beberapa fakulti dan juga kod servicing yang memiliki pensyarah. Mereka ini kita panggil sebagai kepakaran. Okey, contoh saya beri satu contoh, seperti contohnya di Kuala Pilah kita ada Fakulti Sains Gunaan di mana pensyarah-pensyarah mempunyai kepakaran dalam bidang biologi, fizik, chemistry dan lain-lain. Okey, maknanya kursus research dapat ditawarkan di UiTM Negeri Sembilan. Kursus research ini adalah kursus-kursus daripada Fakulti Sains Gunaan Shah Alam yang kita tawarkan di kampus cawangan. Perkara ini adalah sama di seluruh kampus cawangan, oleh itu pelajar dapat memilih di mana sahaja kampus cawangan terdekat yang mereka berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang tertentu sekiranya bidang itu ditawarkan di kampus cawangan tersebut. Okey, kursus syarat ini juga terpakai untuk pensyarah-pensyarah servicing seperti APB, law dan juga perakaunan lah. Okey, kita kongsikan program-program yang ditawarkan di UiTM Negeri Sembilan. Okay, ini merupakan program-program yang ditawarkan di UiTM Negeri Sembilan. Okay, daripada ini adalah program yang ditawarkan di Fakulti Sains Gunaan. Okay, kita ada master dan juga PhD. Begitu juga dengan Academic of Contemporary Islamic Study. Okay, so kita ada master dan PhD, APB, Academy of Language, Faculty of Sport Science and Recreation, Faculty of Law, Faculty of Accountancy. Okay, kita ada juga daripada Faculty of Computer and Mathematics Sciences,
Faculty of Information Management dan juga Faculty of Business Management. Ini adalah program-program yang ditawarkan di UiTM Negeri Sembilan berdasarkan kepakaran yang dimiliki oleh staf akademik UiTM Negeri Sembilan sendiri. Okay, walau bagaimanapun, untuk pemakluman semua, untuk fakulti komunikasi dan pengurusan media, jika pesara tersebut memiliki pelajar di sini tetapi pendaftaran tetap diuruskan oleh kampus Shah Alam. Okey, hanya kampus-kampus, hanya kursus dan fakulti yang disenaraikan di sini sahaja yang pelajar akan mendaftar di bawah UiTM Negeri Sembilan. Okey, sebelum saya meneruskan lagi, ada persoalan ingin bertanya? Okey, jika tiada soalan lagi, saya teruskan dahulu. Okey, untuk program di UiTM Negeri Sembilan, untuk research mode, kita ada proses yang kita perlu lalui. Okay, untuk para pelajar yang sedang ataupun telah tamat pengajian, okay, saya terangkanlah sedikit bagaimanakah proses dalam pengajian by research, sebab di UiTM Negeri Sembilan kita hanya ada by research sahaja, jadi saya akan menerangkan berkaitan dengan by research. Jadi dalam ekosistem proses by research, kita bermula dengan permohonan dan seterusnya pelantikan penyelia, diikuti dengan pembentangan research proposal dan seterusnya yang paling penting adalah viva. Dan selepas selesai tesis tersebut, kita akan ke senat meeting dan selepas diseluskan oleh senat adalah proses convocation. Ini adalah proses dalam by research. Dia berbeza dengan undergrad studies. So ada perbezaan lah kerana tiada kelas yang dilaksanakan. Ya, kita pergi kepada yang pertama, iaitu permohonan. Okay, untuk permohonan, bagaimanakah ingin memohon untuk postgrad study di UiTM Negeri Sembilan ataupun di seluruh sistem UiTM. Okay, ada dua cara permohonan. Okay, permohonan pertama adalah melalui pembelian nombor PIN di BSN dan seterusnya memohon melalui website UiTM. Yang kedua adalah sistem e-pursuit. Okay, sistem e-pursuit ini akan diberikan link permohonan kepada pelajar yang di tahun akhir ataupun telah tamat pengajian, pelajar-pelajar UiTM, akan diberikan satu link melalui SMS. Melalui ini pelajar akan memohon kepada capaian yang diberikan. Okey, walau bagaimanapun, kedua-dua permohonan ini memerlukan dokumen-dokumen berikut. Okay, seperti research proposal, academic transcript, referral letter or interview. Interview ni bergantung kepada fakulti-fakulti yang dipilih. Ada fakulti yang tiada interview, ada fakulti yang ada interview. So dia depends kepada syarat yang dimaklumkan oleh pihak fakulti. Okay, di website UiTM, cara permohonan kita boleh rujuk di website IPSIS. Okay, website IPSIS kita ada apply now. So di sinilah di homepage kita ada button apply now. So di sini pelajar boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan application procedure, registration procedure dan juga guideline for local application. So di sini juga akan ada research proposal guideline untuk pelajar melihat apakah kehendak research proposal yang perlu dihantar ketika permohonan dijalankan. Okey, ini adalah yang perlu pelajar sediakan sebelum permohonan. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat permohonan. Okay, ini adalah syarat asas kepada permohonan untuk master dan juga PhD. Okay, jika dilihat untuk master, CGPA adalah 2.75. Di atas CGPA 2.75 dan ke atas mereka boleh memohon. Tapi ada perbezaan syarat mengikut fakulti. Okay, jadi pelajar ataupun siapa yang berminat boleh mendapatkan syarat seterusnya
di syarat yang lebih detail di website IPSIS. Okay, kita boleh pergi website IPSIS tadi. Kita boleh pergi di research, program. Okay, di sini kita ada by faculty of hardcore. So di sini ada cabang-cabang yang telah diasingkan. So daripada sini kita akan terus ke link faculty lah. So daripada sini pelajar ataupun calon-calon yang berminat boleh mendapatkan maklumat-maklumat lanjut di sini. Okay, seterusnya untuk pengajian master dan PhD, sebelum ini kita ada perbezaan full time dan part time. Tetapi bermula Mac 2018 kita telah selaraskan untuk program duration minimum dan maksimum. So program duration yang standard adalah 4 semester iaitu 2 tahun untuk master, dan PhD adalah 8 semester iaitu 4 tahun. Manakala minimum semester untuk master adalah 2 semester iaitu 1 tahun, dan untuk PhD adalah 5 semester iaitu 2 tahun setengah. Manakala pelajar boleh membuat permohonan untuk melanjutkan pengajian sehingga 8 semester untuk master, dan PhD sepanjang 14 semester iaitu 7 tahun. Okey, untuk by research, permohonan adalah dibuka sepanjang tahun, iaitu setiap permohonan yang kami terima, kami akan proses dan akan menawarkan surat tawaran di setiap pertengahan bulan, dan penghujung bulan adalah pendaftaran. Tapi di pihak Pusat Pengajian Siswaza, saya tidak menyarankan untuk mendaftar terlalu lewat. Contohnya semester Mac bermula, Mac hingga September, Mac hingga Ogos contohnya. Okey, Mac hingga Ogos semester ini adalah 6 bulan pertama bagi pelajar. Jadi 6 bulan pertama ini sekiranya pelajar mendaftar di bulan pertengahan bulan, seperti contohnya di bulan 6, ini akan merugikan daripada segi pelajar lah. Saya concern about pelajar, merugikan masa pengajian tu lah, sebab pelajar dah rugi 3 bulan di hadapan kerana lewat mendaftar. Jadi saya sebagai PP biasanya akan menyarankan para pelajar, para calon untuk mendaftar selewat-lewatnya bulan kedua, iaitu contoh bulan 3, bulan 4. Sekiranya bulan dah masuk bulan 6 ke 5 ke 7 tu dia agak terlalu lewat. Dia akan tetap dikira 1 semester walaupun pelajar by research mendaftar sepanjang tahun. Semester itu tetap dikira 1 semester. Jadi pelajar akan rugi masa dan rugi iuran pengajian. Jadi disarankan untuk merancang dahulu pengajian sebaik-baiknya sebelum mendaftar. Okey, ini adalah timeline untuk GOT. Seperti yang saya maklumkan tadi, dia tidak seperti undergraduate study iaitu kita ada kelas dan sebagainya. Tetapi untuk by research, kita adalah full research, kita duduk di makmal, ataupun untuk yang bukan sains mungkin duduk menjalankan pendidikan di pejabat ataupun membuat survey di luar dan sebagainya. Okey, mengapa timeline GOT ni penting untuk pelajar faham? Kerana seperti yang saya maklumkan di awal tadi, sebelum saya maklumkan sebelum ni, saya menyarankan untuk mendaftar di awal semester kerana seperti yang kita tengok timeline tersebut, timeline ini, DRP adalah dalam masa 6 bulan untuk pelajar master. Jadi sekiranya pelajar mendaftar lewat, mungkin dia akan ada masalah untuk persediaan menyiapkan proposal master dan sebagainya. Jadi tempoh 6 bulan ini adalah tempoh untuk membentangkan research proposal untuk pelajar master full time. Manakala untuk pelajar master part time, tempoh pembentangan defense research proposal, pembentangan proposal adalah pada semester kedua, iaitu dalam tempoh 12 bulan. Okay, manakala PhD, tempoh pembentangan research proposal untuk pelajar full time adalah dalam tempoh 12 bulan, dan untuk pelajar part time adalah dalam tempoh 18 bulan. Okay, ini adalah
timeline yang boleh diikut oleh pelajar untuk tamat dalam jangka masa yang ditetapkan. Okey, seperti contoh di sini untuk pelajar full time contohnya 6 bulan mereka akan 6 bulan mereka akan bentangkan research proposal dan seterusnya dijangka pada bulan ke-18 pelajar menghantar notis untuk submit thesis. Okey, waktu notis submission thesis ini pelajar sudah menyiapkan kertas penyelidikan. Okay, kena ada satu publication untuk master dan 2 publication untuk PhD. Okay, untuk makluman, sekiranya pelajar master telah menyiapkan penyelidikan dalam masa 12 bulan dan telah memiliki satu kertas pendidikan iaitu publication lah, pelajar tersebut boleh boleh memohon untuk convert mode pengajian daripada master kepada PhD. So tempoh masa untuk proses ini adalah dalam masa 6 bulan. So maksudnya 12 bulan campur 6 bulan untuk proses ini daripada student memohon sehinggalah pembentangan dan pengesahan adalah 6 bulan tempoh yang dijangkakan. Oleh itu sekiranya pelajar dapat menyelesaikan research master tersebut dalam masa 12 bulan, mereka boleh memohon untuk menukar pengajian daripada master kepada PhD. Okay, selain itu, UiTM juga ada menawarkan program PhD Fast Track iaitu kepada first class graduate student. Okay, siapa yang boleh memohon untuk program ini adalah pelajar yang memiliki PNGK 3.67 dan juga pelajar first class UiTM. Okay, ini adalah mood sepenuh masa yang mula ditawarkan pada Oktober 2020. Pelajar boleh memohon melalui sistem online atau e-pursuit seperti yang saya maklumkan sebentar tadi dan akan melalui satu proses temuduga dan sekiranya lulus akan melalui satu proses pembentangan proposal di fakulti dan jika lulus pelajar akan ditawarkan atau terdapat lain-lain syarat yang ditetapkan berdasarkan fakulti yang pelajar pilih. Jadi ada perbezaan untuk fakulti. Okey, dalam permohonan online atau e-pursuit terdapat pemilihan kampus. Disebabkan oleh research telah ditawarkan di seluruh sistem UiTM, pelajar boleh memilih mana-mana kampus yang dia berminat yang dirasakan sesuai lah. Okey. So seterusnya berkaitan dengan tuition fees. Okey, untuk tuition fees calon yang berminat boleh rujuk di website IPSIS. Okey, ada fees di sini. Okey, saya tunjuk contoh di sini. Okey, untuk fees kalau kita lihat di sini ada senarai kampus yang ditawarkan. Ini lebih memudahkan untuk calon memilih kampus mana yang mereka berminat kerana mereka sudah tahu di manakah kursus-kursus ini ditawarkan. Contoh AS750 Master of Science Biology. Okay, ini adalah by research. Kita lihat di sini ada Kuala Pilah. Kuala Pilah adalah kampus yang mewakili UiTM Negeri Sembilan. Okay, di dalam pemilihan kampus hanya UiTM Kuala Pilah sahaja yang tertera, Seremban dan Rembau tiada. Hanya Kuala Pilah mewakili seluruh sistem UiTM Negeri Sembilan. Okay, untuk dilihat di sini, untuk Master Biology Kuala Pilah, okay, 4 semester. Yurannya adalah 7343 untuk sepanjang pengajian iaitu 4 semester. So daripada sini boleh dibahagikanlah 7343 bahagi 4. So untuk kursus part time dan full time adalah sama di seluruh adalah sama bagi segi yuran part time atau full time. Okey, sama. Jadi kalau kita lihat yuran yang diberikan oleh UiTM adalah antara yuran pengajian di peringkat master dan PhD yang terendah di dalam universiti awam di Malaysia. Okey, untuk
pensyarah ataupun staff UiTM ada kelebihan daripada tuition fees di mana mereka akan mendapat harga potongan harga, tetapi untuk tuition fees ini pemakluman berkaitan dengan pengurangan pembayaran bagi staf UiTM akan dimaklumkan melalui email dari masa ke semasa. Okey. So seterusnya kepada appointment of supervisor. Okay, jika kita lihat kepada UiTM Ecosystem Postgraduate Study, so selepas permohonan yang paling penting adalah appointment of supervisor. Apa yang saya lihat berdasarkan permohonan sebelum ini, bagi pelajar-pelajar yang memohon melalui sistem e-pursuit, mereka agak keliru berkaitan dengan appointment of supervisor. Jadi saya menerangkan di sini, appointment of supervisor, pelajar harus mencari supervisor yang dirasakan sesuai dengan bidang yang mereka ingin cuburi. Okay, jadi sebelum memasuki UiTM, pelajar dinasihatkan untuk pertama mencari bidang yang mereka minati. Okay, yang kedua, mencari penyelia yang bersesuaian dengan bidang yang mereka minati. Dan ketiga, pelajar juga harus memikirkan berkaitan dengan sumber kewangan iaitu financial support. So untuk mencari penyelia yang diminati, biasanya kita ada satu website di UiTM. Kita boleh lihat dalam homepage, kita boleh pergi kepada expert or potential supervisor. Okay, di sini pelajar boleh mencari apakah bidang kepakaran pensyarah-pensyarah yang ada di UiTM. Okay, jika kita lihat di sini contohnya mencari by name ataupun by area of expert. So pelajar boleh pilih area of expert, name atau fakulti. So pelajar boleh memilih mana-mana pensyarah yang berkaitan dan hubungi pensyarah tersebut untuk berbincang lebih lanjut berkaitan dengan pendidikan yang mereka minati. Okay, contohnya di sini, okay, kita pilih by name. Contohnya saya cari nama saya. Okay, data berkaitan dengan penyelidikan saya akan muncul di sini. Okey, seperti yang kita lihat di sini, pelajar boleh lihat apakah research yang currently saya tengah buat. Sekiranya pelajar tu berminatlah dengan saya untuk menjadikan saya penyelia. So di sini akan ada akan menunjukkan research yang terkini yang sedang saya buat. Apakah penerbitan yang telah saya buat? Daripada penerbitan, pelajar-pelajar juga boleh melihat apakah skop pendidikan yang pensyarah tersebut telah buat. Dan juga sejarah, kat sini ada juga senarai penyeliaan. Okey, selain itu pelajar boleh melihat by area of expert and faculty. Okey, itu adalah contoh bagaimana cara untuk pelajar mencari penyelia yang sesuai. Okey, dari segi sumber keuangan, financial support, okey, pelajar boleh mencari pensyarah yang memiliki grant yang dapat mendapat pensyarah yang memiliki grant ini boleh membantu daripada segi pembelian bahan kimia contohnya untuk pelajar sains dan juga untuk financial support lah. Okey, selebihnya berkaitan dengan financial support, kita akan teruskan dalam sesi pada esok hari menerangkan berkaitan dengan tajaan dan juga cara-cara pemohonan tajaan. Okey. Okay, itu saja berkaitan dengan penerangan berkaitan Pusat Pengajian Siswa ZA dan juga cara-cara permohonan. Okey, saya buka kepada sesi soal jawab. Assalamualaikum Doktor. Ya. Saya ada satu soalan. Tadi Doktor ada share berkaitan dengan timeline untuk pelajar full time dengan part time. Ya. Walaupun full research boleh register bila-bila, tapi mereka masih tertakluk dengan kalender semester UiTM yang asal tu lah.
Ya betul. Walaupun mendaftar bila-bila kan, dia open through the year, tapi tetap tertakluk kepada jadual tersebut. Jadi sekiranya pelajar mendaftar contohnya, okay, saya dah tutup ke slide sharing session tadi? Sekejap ya, saya tunjuk ya. Okey, kalau di sini kita kata DRP 6 bulan. Okey, jika katakan 6 bulan ini adalah kita kira bukan daripada tarikh pendaftaran. Ini 6 bulan adalah semester semasa. So contohnya pelajar mendaftar semester ini iaitu semester Mac, tetapi pelajar masuk pada bulan bulan Jun. Jadi Jun hingga beliau tetap pelajar ini tetap perlu membentangkan research proposal sebelum masuk semester baru iaitu semester September. Itu cara dia. Itu yang saya nak tanya tu, macam dia akan dia perlu bentang DRP dia tu dalam tempoh daripada tarikh dia register ataupun kalender UiTM tu kan, maksudnya dia tetap kena DRP dalam tempoh 6 bulan untuk full time, yang 12 bulan tu untuk part time kan? Ya betul. Okay. So kalau lah dia belum bentang, so dia kena bentang segeralah kan kalau dah terlebih 12 bulan tu? Kita akan push juga untuk present dalam masa 12 bulan. Sebab kalau tak, pelajar akan dikenakan GT iaitu gugur taraf kerana tidak melengkapkan proses tersebut. Okay. Yang tu di pihak postgraduate lah. Macam kalau macam kita di cawangan, mesti tertakluk dengan keputusan daripada fakulti di, macam kami ni ASIS fakulti di Shah Alam kan. So untuk tarikh DRP tu akan diputuskan di peringkat Shah Alam ke ataupun di peringkat postgraduate kita? Di peringkat postgraduate kita, saya akan mencadangkan kepada fakulti dan saya akan menetapkan tarikh tersebut dengan fakulti supaya fakulti tidak terlepas calon kita. Okey, terima kasih Doktor. Sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Doktor, ada soalan di chat box ni. Saya kata, Assalamualaikum Doktor, saya kurang faham dengan part time. Jika diikutkan dalam jadual, part time juga ada 4 SEM dengan yuran yang sama dengan full time. Part time juga perlu dihabiskan dalam 4 SEM ke? Terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Okey, untuk part time dia adalah sama. Untuk part time kita tak ada GOT sebenarnya. Untuk part time dia tiada istilah GOT. Jadi 4 semester perlu dihabiskan dalam 4 semester, tapi jika lebih adalah maksimum 8 semester. Dia tetap sama seperti full time. Full time GOT 4 semester. Untuk part time dia tiada GOT, istilah GOT. Jadi dia boleh lebih lah biasanya. Jelas ke? Soalan seterusnya, proposal defense akan dilakukan di cawangan atau di Shah Alam? Okey, untuk proposal defense dia akan bergantung kepada fakulti yang terlibat. Okey, contohnya fakulti sains gunaan dan fakulti sains sukan, mereka telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menguruskan. Jadi saya akan menguruskanlah berkaitan dengan perbentangan research proposal tersebut. Walau bagaimanapun keputusan memang kita akan bawalah kepada Shah Alam untuk proses rekod. Okey, untuk pelajar fakulti lain, setakat ini saya akan memaklumkan kepada fakulti berkaitan keberadaan pelajar yang berada di UiTM Negeri Sembilan. Dan saya akan terlibat dalam proses tersebut. Doktor, saya ada satu lagi soalan. Kalau macam ASIS ni, kami diwakili oleh kampus Kuala Pilas, Remban dan Rembau.
Saya kata ada pelajar yang ingin diselia di bawah jabatan kami ni, tapi pensyarah asisnya adalah pensyarah asis Seremban. Jadi rekod yang tadi doktor ada tunjuk, contohnya Master in Islamic Contemporary Studies tu, dia akan keluar Kuala Pilah ke dia akan keluar Seremban, doktor? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, kita UiTM Negeri Sembilan ada 3 kampus iaitu Kuala Pilah, Seremban dan Rembau. Ketiga-tiga kampus ini akan berada di bawah pendaftaran nama satu kampus sahaja iaitu UiTM Kuala Pilah. UiTM Kuala Pilah ini mewakili seluruh kampus UiTM Negeri Sembilan kerana kita adalah kampus induk. Okey, faham. Terima kasih. Okey, sama. Ada pertanyaan lain? Okay, ada pelajar yang ingin bertanya, pelajar undergrad, boleh bertanya di chat box ataupun boleh bertanya terus. Sebab saya dapat maklumat ramai pelajar undergrad yang baru tamat belajar ataupun di semester akhir telah menerima email daripada ePursuit. Jika ada persoalan boleh bertanya terus kepada saya. Dr. Rahimah, saya ada satu soalan. Apa ini, kalau misalnya student tu, pelajar tu, dia daftar saja tanpa dia cari potential supervisor, so pusat pengajian siswa akan bantu untuk cari supervisor untuk pelajar tersebut ke? Ataupun memang kena ada supervisor dahulu? Okey, permohonan tersebut akan masuk melalui saya. Jadi saya akan tapislah terlebih dahulu sebelum permohonan saya akan berikan. Jadi saya akan pastikan pelajar tersebut telah mendapat penyelia sebelum penawaran saya buat. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi daripada saya ada satu lagi, doktor. Boleh tak doktor kongsikan kalau pelajar master dia perlu ada berapa supervisor ataupun dia perlukan co-supervisor dan sebagainya, dan untuk pelajar PhD berapa dia punya SV? Maksudnya dia boleh, dia cukup sekadar seorang untuk master ataupun dia mesti ada 2 dan sebagainya? Okey, untuk pelajar master, kita jika ada seorang penyelia sudah memadai, itu kita tidak perlu melantik co-SV. Okay, sekiranya memerlukan co-SV, okay, lantiklah co-SV yang kedua. Tetapi jika co-SV nak lantik lagi satu co-SV iaitu co-SV yang ketiga, biasanya master kita benarkan 2 lah iaitu main SV dan co-SV. Sekiranya ingin melantik co-SV yang ketiga, kita akan lihat apakah bidang kepakaran ini menyumbang kepada penyelidikan pelajar tersebut. Okay, jika co-SV ketiga ini memang benar ada bidang, ada bahagian kepakaran yang beliau akan menyumbang, jadi tetap akan dibenarkan juga. Dia bergantung case by case, dia tidak sama. Dia akan dinilai oleh JCAPS fakulti sama ada supervisor ini sesuai untuk menjadi co-SV ketiga atau tidak. Biasanya co-SV ketiga lah dia akan ada isu sikit kerana kita akan lihat adakah kepakaran ini menyumbang ataupun tidak, ataupun sama saja dia punya kepakaran dengan SV yang lain. Jadi yang ketiga ni kita akan biasanya kita tidak lantik lah kerana kita ada isu sedikit di situ. Untuk PhD pula, dia sama juga, jika tidak memerlukan co-SV kita tiada paksaan ataupun kebiasaannya jika memerlukan fakulti juga akan mencadangkan nama co-SV tersebut dalam mesyuarat. Co-SV akan mencadangkan sekiranya tiada. Dia melihat kepada keperluan. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Rahimah. Dr. Rahimah. Waalaikumsalam. Okay, saya ada satu soalan. Kalau macam dalam pertengahan tu kita nak buat pertukaran SV ataupun ke SP, so dia perlu ada borang, banyak borang ke ataupun just satu borang kita maklumkan dekat IPSIS yang menyatakan kita nak buat pertukaran ke SV ataupun SP?
kita akan bawa borang, ada satu borang iaitu borang pertukaran penyelia. Kita akan bawa borang tersebut ke mesyuarat JAKEPS fakulti lah untuk pertukaran tersebut dan melihat justifikasi yang diberikan. Terima kasih. Ini dalam berapa lama macam setahun boleh tukar ke ataupun dia ada limit masa lah? Dia tak boleh melebihi berapa tahun ke, berapa sen ke? Dia tidak boleh tukar tu bila dah penghujung. Macam contoh pelajar dah nak grad, dah siap thesis semua kan, baru nak tukar. Dia akan ada isu sikit lah di peringkat perbincangan kerana kenapa nak tukar bila sudah akhir pengajian kan. Dia akan ada isu sedikit di situ. Tapi kita akan melihat juga kepada justifikasi yang diberikan. Okey. Baik. Terima kasih. Okay, saya baca soalan di chat box. Okay, daripada Nur Yasmin. Saya kurang faham mengenai pelantikan supervisor. Adakah selepas memohon melalui pursuit, pelajar perlu mencari supervisor sendiri dan adakah sekiranya tidak berjaya cari supervisor tersebut, permohonan tersebut dikira gagal? Okey, untuk maklumat Yasmin, okey, nanti untuk sistem e-pursuit, pelajar, saya faham pelajar dia akan ada isu mencari supervisor kerana di dalam sistem e-pursuit tidak memaklumkan perkara tersebut. Permohonan, contohnya Yasmin memohon di kampus Cawangan Negeri Sembilan contohnya. Saya akan menerima permohonan Yasmin dan saya akan menghantar email bertanya berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, seterusnya apa yang Yasmin boleh buat sekiranya Yasmin tiada calon supervisor, Yasmin boleh berhubung dengan KPP cawangan tersebut untuk meminta nasihat berkaitan dengan pelantikan penyelia. Boleh memohon nasihat supaya boleh dibantu untuk mencari supervisor yang sesuai yang dapat membantu Yasmin untuk melanjutkan pengajian. Okey. Untuk saya menjawab soalan Yasmin. Okey Yasmin, boleh jelas? Okey, saya jawab soalan, okey sama-sama. Okey, saya jawab soalan Muhammad Hasif. Saya memerlukan SV dari industri, apakah yang perlu saya lakukan? Okey, untuk SV daripada industri, core SV boleh daripada industri, kita akan nilai apakah kepakaran di peringkat penilaian mesyuarat fakulti akan membincangkan apakah kepakaran yang SV daripada industri ni akan menyumbang. Jadi setakat ini melantikan co-SV daripada industri tiada masalah lah, yang setakat saya menguruskan tiada masalah. Jadi jangan risau, yang penting SV telah berkomunikasi lah, dah telah mendapat mutual understanding bersama co-SV daripada industri tersebut supaya boleh dilantik dalam sistem. Okay, Hasif jelas? Encik Hasif jelas? Okey, sama-sama. Okey, seterusnya Firdaus, Encik Muhammad Firdaus Abdul Manaf, ada kelas yang diperlu hadiri oleh student dan buat di mana tempoh perkuliahan. Okey, untuk by research, setakat ini untuk UiTM Kuala Pilah, jika terdapat kursus-kursus yang wajib ambil, pelajar akan ambil di Shah Alam untuk subjek wajib. Tapi jika tiada subjek wajib, contohnya apa yang untuk kursus-kursus yang setakat ni telah saya uruskan di UiTM Negeri 9, hanyalah untuk master kita ada kelas research methodology, yang kelas ini kita laksanakan secara online untuk musim PKP ni. Tetapi sebelum ni kursus ni adalah bengkel selama 2 hari atau 3 hari, iaitu bertempat di IPSIS Shah Alam. Jadi pelajar perlu hadirlah sebagai syarat wajib. Dan untuk PhD pula ada satu lagi kursus iaitu Tier 2, TIE 2. Okey, kursus ini juga wajib diambil. Dia juga merupakan bengkel yang pelajar perlu hadiri di IPSIS Shah Alam ataupun secara online dalam musim PKP ni. Okey, saya menjawab soalan Encik Muhammad Firdaus. Okey, sama-sama.
Okey, ada soalan lain? Ada apa-apa soalan lagi dari peserta? Kita akan break 10 minit ya doktor Di sebelum Facebook. sesi kedua nanti. Ya betul. Sesi kedua adalah berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi penyelia. Jadi saya jemput staf akademik untuk terlibat supaya dapat memahami berkaitan dengan perkara tersebut. Hamimah, ada soalan daripada Facebook? Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Sementara buat masa ni tak ada. Okey, Ada lagi satu. Okay. Sorry doktor. Kampus UiTM Negeri Sembilan ada Masters in Law by Research dan di kampus mana? Itu soalan daripada Encik Rozi Daud. Okey, untuk by research kita ada, macam saya maklum tadi, pendaftaran di bawah UiTM Kuala Pilah N3. N3 adalah mewakili kampus UiTM Negeri Sembilan ke ketiga-tiga kampus. Tapi untuk by law, pensyarah kita ada di UiTM Seremban 3. Kira kita punya kepakaran berada di UiTM Seremban 3. Lagi satu ada soalan daripada peserta. Slide Dr. Rahimah akan berkongsi sama ya kan? Ya boleh. Nanti kita kongsikan. Okey, ada soalan lain? Okey, untuk sebarang pertanyaan ataupun persoalan boleh emailkan ke pps_n9 Ini adalah email rasmi UiTM untuk Pusat Pengajian Siswa saya UiTM Ke-9. Boleh bertanya secara terus ataupun boleh menghubungi nombor yang tertera. Okey, nombor yang tertera saya share sekejap. Okey, boleh hubungi email berikut dan nombor berikutlah. Okey, nombor yang belakang ni adalah nombor office saya, so boleh hubungi jika ada sebarang pertanyaan atau persoalan. Okey, jika tiada apa-apa soalan ataupun lain-lain, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyertai penerangan pada pagi ini. Dan jika ada sebarang persoalan lanjut, jangan segan untuk bertanya pada email atau hubungi saya. Dan seterusnya saya serahkan sesi kepada Dr. Hamimah. Terima kasih atas perkongsian Dr. Rahimah. So kita akan berjumpa nanti jam 11.05. Kita akan break selama 10 minit sebelum kita bermula sesi kedua. So sesi kedua akan Dr. Rahimah juga akan berkongsi tentang taklimat bagaimana untuk menjadi supervisor kepada pelajar masters dan PhD. So kita akan berjumpa pukul 11.05 insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Sama.
kepada semua para peserta yang sebab sesi kedua akan melibatkan supervisor, so para pelajar boleh scan QR code ataupun klik pada pautan link kehadiran dan borang maklum balas program tersebut. Tapi kepada supervisor yang akan join untuk sesi kedua nanti, kita akan buat pada akhir sesi kedua nanti. Terima kasih.
Assalamualaikum semua. Selamat kembali kita kepada sesi kedua untuk Postgraduate Open Day. Sesi kedua ini akan bercerita, Dr. Rima akan berkongsi berkaitan dengan maklumat supervisor, apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang supervisor kepada pelajar Masters dan PhD. So tanpa melengahkan masa lagi, saya terus paskan kepada Dr. Rahima. Okay, terima kasih pengerusi. Okey, saya meneruskan lagi sesi hari ini berkaitan dengan syarat-syarat penyediaan untuk staf akademik. Okey, kita tengok kepada, saya kongsikan slide. Terima kasih. Sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi untuk terus berada dalam sesi ini untuk mendengar penerangan seterusnya. Okay, seterusnya saya menerangkan berkaitan syarat-syarat penyeliaan sebab saya mendapat makluman bahawa ramai pensyarah yang tidak jelas berkaitan dengan syarat-syarat penyeliaan. Adakah mereka boleh menjadi penyelia ke pelajar-pelajar master walaupun mereka tidak memiliki PhD. Jadi sesi ini saya akan menerangkan tentang syarat-syarat asas untuk menjadi seorang supervisor. Apakah syarat akademik yang diperlukan? Dan jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah bertanya terus kepada saya. Okey, untuk sesi ini saya teruskan kepada program offer tadi kita dah tengok. Kita tengok kepada postgrad ecosystem. Apa yang penting adalah pelantikan supervisor. Untuk by research tanpa supervisor maka tidaklah wujud pelajar by research lah kan, sebab kena ada supervisor. Okey, kita tengok apakah syarat-syarat untuk menjadi supervisor. Okay, general criteria for supervision, dia tengok kepada main supervisor. Kepada syarat pertama adalah UiTM academic staff. Ini adalah main supervisor. Bagi penyelia yang ingin menyelia pelajar master, haruslah memiliki satu peringkat lulusan peringkat pengajian yang lebih tinggi, iaitu PhD atau 5 tahun pengalaman. 5 tahun pengalaman dalam pengajaran, penyelidikan ataupun yang diiktiraf setara dengan pengalaman pendidikan tersebut. Okey, untuk yang ingin menjadi penyelia kepada PhD, sekurang-kurangnya telah memiliki 2 tahun pengalaman dalam bidang tersebut, dalam penyelidikan. Okey, syarat yang seterusnya adalah not be an intimate friend and relative. Bukan kawan, bukan saudara mara lah. Dan juga tidak mendaftar sebagai pelajar postgraduate. Untuk syarat co-SV, boleh UiTM staff ataupun lain-lain, iaitu macam tadi ada Encik Hasif tanya, adakah boleh daripada industri? Ya, kita boleh lihat berdasarkan kepakaran yang beliau miliki, kita akan semak lah. Okey, seterusnya jika menjadi co-SV pelajar master, sekurang-kurangnya memiliki master. Okey, sekurang-kurangnya memiliki master. Tidak perlu 5 tahun pengalaman. 5 tahun pengalaman hanyalah untuk main SV sahaja. Co-SV selepas memiliki master boleh menjadi co-SV kepada pelajar master. Untuk PhD, haruslah memiliki PhD juga, tidak perlukan 2 tahun pengalaman, boleh menjadi co-SV. So dan juga equivalent academic. Equivalent academic ini maksudnya jika kepakaran tersebut dilihat penting dalam research pelajar PhD, maka kita akan melihat case by case lah sebelum lantikan dibuat. Okay, dan not intimate friend or relative kepada pelajar ataupun kepada main SV. Maksudnya suami isteri tak bolehlah jadi suami jadi SV, main SV, isteri jadi co-SV, tidak dibenarkan. Ataupun saudara, macam contoh adik-beradik, kakak jadi main SV, adik jadi co-SV, juga tidak dibenarkan. Okey, dan juga tidak mendaftar sebagai postgraduate student.
Okey, itu berkaitan dengan syarat-syarat lantikan penyelia. Okey, untuk makluman kepada pensyarah yang telah menamatkan PhD selepas Mac 2019, mereka perlu hadir satu kursus How to be a good supervisor yang dianjurkan oleh pihak IPSIS. Okey, yang ini adalah kursus ini wajib hadir kepada pensyarah tersebut sebelum beliau boleh menyelia PhD student. Jadi ada tempoh 2 tahun lah untuk pensyarah tersebut menyertai kursus yang disediakan oleh pihak IPSIS tersebut. Okey, untuk macam kita maklum tadi, UiTM telah menawarkan PhD Fast Track. Jadi apakah syarat-syarat PhD Fast Track, penyelia kepada PhD Fast Track? Kita tengok syarat-syarat Main SV dan Core SV. Okey, apa yang kita lihat adalah sama sahaja seperti untuk syarat penyeliaan PhD. Namun ada perbezaan sedikit di sini, iaitu kalau kita lihat at least one student PhD graduate. So kalau kita lihat kat sini sebagai main SV ataupun co-SV telah berjaya menggraduatkan seorang pelajar PhD sebagai main supervisor atau co-supervisor. Ini adalah syarat tambahan yang dikenakan kepada penyelia yang ingin menjadi penyelia kepada pelajar PhD fast track tadi. Ini adalah syarat tambahan yang wajib diikuti. Ini adalah syarat dia. Kita tengok kepada role of supervisor. Okay, macam kita lihat sebelum ni, kita ada timeline for GOT. Jadi saya harap penyelia dapat membantu pelajar untuk melengkapkan timeline tersebut. Okay, so penyelia perlu alert lah, perlu meletakkan perancangan yang baik supaya pelajar dapat menepati timeline yang telah diberikan. Okay, kita tengok kepada DRP, seperti saya maklum tadi, DRP adalah dalam masa 6 bulan, iaitu mudah cerita adalah dalam semester semasa pelajar mendaftar. Okay, peranan supervisor seterusnya adalah untuk menghantar notice submission thesis di mana memerlukan lantikan examiner. Okay, examiner ini adalah amat penting. Untuk master kita ada satu external examiner dan satu internal examiner, manakala untuk PhD kita ada satu internal examiner dan 2 external examiner. Jadi sebagai penyelia diharap dapat bersedia berkaitan dengan nama examiner sekiranya telah mengambil pelajar. Jadi penyelia perlu tahu berkaitan dengan examiner tersebut. Okey, untuk notice of submission boleh dihantar sebelum 3 bulan thesis submitted. Okey, ini amat penting untuk penyelia tahu kerana ia melibatkan yuran pelajar. Okey, sekiranya pelajar tersebut menghantar notis selepas daripada tarikh akhir penghantaran notis bagi setiap semester berlangsung, maka untuk semester depannya pelajar masih perlu membayar yuran. Jika penghantaran notis ini sebelum semester berlangsung, dia ada tarikh akhir dia seperti dalam kalender akademik, pelajar ini dibenarkan untuk tidak membayar yuran pada semester seterusnya. Ini amat penting untuk penghantaran notice submission supaya thesis dapat dihantar sebelum semester baru bermula agar dapat pengurangan bayar yuran dapat dibuat oleh pihak IPSIS. Okey, ini adalah Okey, untuk funding, saya nak maklumkan beberapa funding yang dimiliki oleh IPSIS. Okey, satu adalah UPTA. UPTA adalah teaching assistant di mana pelajar membantu pensyarah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pengajaran. Okey, UiTM Endowment Scholarship ini dibuka setiap semester berdasarkan berdasarkan keadaan semasa. Maksud saya sekiranya ada peruntukan maka UiTM Endowment Scholarship ni akan dibuka permohonannya. Okay, kita selain itu
Terdapat juga conference support fund dan juga journal support fund. Okey, others ini adalah beasiswa luar. Okey, jika kita tengok UiTM Teaching Assistant UPTA, okey, siapa yang boleh memohon? Okay, kalau kita tengok amount di sini adalah 2,100 per semester. So pelajar ada 14 minggu untuk membantu pesyarah. Jadi ini 2,100 adalah total 14 minggu di mana masa yang diambil oleh pelajar membantu pesyarah. Okey, untuk Conference Support Fund, okay, CSF, ini adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pihak IPSIS untuk pelajar pergi conference. So kita ada 1,000 untuk conference lokal dan 1,500 untuk international conference. So maklumat lanjut boleh didapati di website IPSIS dan cara permohonan boleh rujuklah nanti website IPSIS. Okey, selain itu ada journal support fund. Okey, untuk pensyarah yang menghantar jurnal yang memerlukan bayaran, boleh memohon journal support fund daripada pihak IPSIS yang boleh menerima maksimum sehingga 1,500 untuk single artikel. So hanya boleh terima 1,500 sajalah jika proses penerbitan itu melibatkan 2,000 ke atas, 1,500 ke atas, maka pihak IPSIS hanya boleh membayar 1,500 sahaja. Tapi lihat kepada jurnal yang dihantar adalah Scopus, WOS atau ERA sahaja yang akan dibenarkan. Okey, itu saja maklumat daripada saya. Saya hanya membuat pendek sesi ini tapi saya akan open question and answer. Okay, ada persoalan ingin tanya pada saya? Okay, ada soalan? Assalamualaikum Dr. Rahimah. Waalaikumsalam. Okey, sekiranya lah kalau macam pelajar tu minta tangguh, so supervisor perlu ambil tindakan macam mana kalau macam dia kata dia nak tangguh, mungkin ada masalah family ke apa ke, so adakah supervisor yang akan kena maklumkan kat IPSIS ke ataupun ada proses-proses macam mana? Okay, untuk tangguh kita ada dua term, satu tangguh, satu cuti khas. Okay, CK dan TG lah. Untuk CK khas untuk sakit, okay, untuk tangguh adalah lain-lain perkara. Okay, untuk tangguhkan semester, dia ada form dia di website IPSIS dan pelajar boleh mengisi dan memajukan justifikasi lah dalam form tersebut mengapa dia ingin tangguhkan pengajian dan akan majukan kepada pihak saya untuk dimajukan ke fakulti masing-masing. Okey, kalau macam dia minta tangguh tanpa pengetahuan supervisor, macam mana? Maksudnya supervisor kena maklum dululah kan? Ataupun dia terus ke IPSIS? Ya, sepatutnya supervisor perlu maklum lah. Perlu maklum bahawa pelajar itu ingin tangguh. Okey, terima kasih. Okay, ada soalan lain daripada pesyarah-pesyarah? Dr. Iman, lagi satu, kalau pelantikan co-supervisor daripada luar UiTM, boleh juga kan? Macam mana doktor? Sorry? Macam kita lantik co-supervisor mungkin daripada USM ke, daripada UPNM ke? Co-SV? Co-SV. Boleh, tak ada masalah.
Nanti kita akan ajarlah cara untuk memohon pelantikan tersebut, sebab sekarang kita menggunakan sistem kita panggil sistem UP Tracks. So ya betul, sistem UP Tracks. Sistem ni adalah sistem yang baru dibangunkan oleh pihak IPSIS untuk pencalonan nama penyelia. Untuk pencalonan penyelia dari luar dia ada step yang berbeza lah, nanti kita akan ajar. Sekiranya pelajar telah mencalonkan pelajar yang akan calonkan nama SB ni dalam sistem. Jadi kita akan ajar kepada core SB tersebut untuk mengisi maklumat tertentu di dalam UPTAG itu untuk lantikan untuk proses seterusnya. Okey. Terima kasih Dr. Rahimah. Okey, sama-sama. Okay, ada persoalan lain? Doktor, ada soalan dekat chat box. Dr. Rahimah, if kita dilantik sebagai co-supervisor dari universiti luar, macam mana untuk student international? Kita dilantik. Okey, Dr. Wan dilantik sebagai co-SV daripada luar. Maksud Dr. Wan macam mana tu apa ya, saya kurang jelas. Maaf Dr. Wan. Boleh Dr. Wan jelaskan? Okey, kalau Dr. Wan dilantik sebagai co-SV daripada universiti luar, Dr. Wan hanya memaklumkan kepada saya je untuk rekod, tapi pengurusan lantikan tersebut telah dapat daripada universiti luar tersebut kan, jadi tak ada masalah lah. Dr. Wan hanya perlu berikan saya surat lantikan untuk rekod di pihak Pusat Pengesin Swazah saja. Okey, sama-sama. Okay, ada soalan lain daripada pesyarah yang ingin bertanya lanjut berkaitan dengan penyeliaan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Soalan ni saya pernah tanya secara personal kot kat doktor, cuma nak update maklumat terkini. Kalau penyelia tu bakal sambung belajar ataupun penyelia tu sedang sambung belajar, macam mana dengan dia punya pelantikan SV tu? Mungkin doktor boleh sharekan macam ataupun borang-borang yang dia perlu isi sebagai pertukaran penyelia ke dan sebagainya? Kalau dia belajar part time ataupun full time, ada beza tak nanti? Okey, setakat ni kalau sebelum menjadi penyelia, beliau adalah pelajar. Sebelum jadi penyelia beliau dah pelajar. Biasanya kita tak akan benarkan lah kalau memang dah mendaftar sebagai pelajar. Tapi kalau katakan dalam proses penyeliaan dan mendaftar sebagai pelajar, jadi kita akan minta pertukaran penyelia lah. Okey, borang pertukaran penyelia dia ada dalam website IPSIS, nanti saya akan kongsikan lah kepada Puan Hidayah. Sebab saya kena cari sebab website IPSIS ni dia baru update, jadi dia ada tempat dia dah berubah sikit, saya tak berapa ingat di mana. Nanti saya akan sharekan lah kepada Puan Hidayah ya untuk borang-borang tersebut. Okey, terima kasih Doktor. Lepas tu Doktor, kalau macam kalau kita dah tukar penyelia, kita dah tukar SV, kita yang pernah menjadi SV dia tu macam mana ya? Maksudnya macam mana? Maksudnya tamat tu lah. Habis tak boleh jadi co-supervisor terus ke, ataupun dia boleh tukar switch jadi co-supervisor? Tu maksud saya, maksudnya dia memang dah tak boleh jadi SV terus ke macam mana?
Okey, biasanya isu ni kita akan bawa case by case lah kepada pihak fakulti. Dia ada kes sebelum ni yang berlaku bila pelajar tersebut bertukar penyelia, maksudnya masa penyelia tu menyelia dan penyelia tu jadi co-SV, dibenarkan. Tapi kes ni memang kena dibawa ke fakulti dulu, dia case by case, dia tidak macam ni saya tak boleh decide sendiri. Dia akan menilai kes tersebut bagaimana. Okey ke? Betul. Puan Hidayah jelas ke? Sebab saya tak boleh decide kes tu sendiri. Sebab kalau syarat yang clear adalah tidak boleh mendaftar sebagai pelajar. Tapi macam kes Puan Hidayah cerita ni adalah telah menjadi penyelia tapi mendaftar tu di kala penyeliaan tu belum selesai. Itu yang saya fahamkan. Biasanya kes macam ni kita akan bawa ke mesyuarat lah untuk diputuskan. Oh, maksudnya tindakan yang perlu diambil, kita isi borang pertukaran penyelia. Contohlah sekarang ni ada SV dengan co-SV. So kita nak switch co-SV tu jadi SV dia. Jadinya just isi borang tu je lah. Saya tak perlu, contohnya kita SV ni tak perlu nak letak nama kita switchkan nama tu, tak perlulah masa permohonan tu. Tak berapa jelas, sorry. Apa dia tadi? Tak berapa jelas. Switch macam mana tu? Maksudnya tindakan yang SV perlu buat, SV isi borang permohonan pertukaran penyelia. Sebagai contoh, SV nak naikkan co-SV tu jadi SV pertama dia. Okay, jadi main. Jadi main. Then yang kita yang asalnya jadi main, tak perlu isi apa-apa borang untuk kita pula jadi co dia. Tak perlulah. Dia ada, dalam borang tu dia ada terus permohonan main kepada co tu kita akan ada list tu terus kalau dalam borang permohonan. Oh, kita terus decide dekat situ dan nanti fakulti yang akan putuskan macam mana. Ya betul. Dia akan mintalah justifikasi kenapa pertukaran tersebut dan pihak SB pun boleh menerangkanlah justifikasi itu dan dia akan dibawa ke mesyuarat untuk menilai adakah justifikasi itu kita boleh pertimbangkan. Macam itulah. Okey, terima kasih, jelas. Okey. Sama-sama. Dr. Rahimah, ada satu soalan dekat chat box daripada Dr. Aidil. Ada tarikh akhir ke untuk nak tambah penyelia untuk student atau boleh je tambah at any time? Okey, untuk semester pertama, untuk lantikan penyelia dan co-SV, kita akan minta untuk pensyarah terus decide. Maksudnya pensyarah terus decide untuk ada main SV dan co-SV teruslah supaya di dalam sistem kita senang nak masukkan. Tapi untuk penyelia tambahan, macam penyelia ketiga dan seterusnya yang dirasakan perlu dalam waktu jangka tertentu, ia boleh ditambah tapi bukanlah di akhir pengajian pelajar. Okay, contoh pelajar master dia ada 4 semester kan, tidaklah pada tahun akhir itu. Kalau semester kedua tu kita masih terimalah, tapi kalau dah semester ketiga dan keempat dan didapati pelajar punya pendidikan pun sudah di peringkat akhir, kita akan ada pertikaian lah di situ. Okay, kita akan tengok case by case juga untuk kes macam ni. Okay, jelas ke Dr. Aidil? Okay, terima kasih sama-sama. Okay, ada soalan lain ke? Okay, Tamimah ada soalan ke di Facebook Live? Tiada Dr. Rahimah. Tak ada. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya mengucapkan terima kasihlah di atas kesudian semua untuk bersama saya pada hari ini, dan jika ada sebarang pertanyaan seperti tadi boleh hubungi saya bila-bila masa di nombor handphone kepada kawan-kawan yang mengenali saya, boleh gunakan nombor handphone ataupun nombor pejabat dan juga juga laman email UiTM PPS UiTM Kuala Pilah. Okay, saya serahkan kepada Dr. Hamimah.
kasih Dr. Rahima. Terima kasih kepada semua para pensyarah yang sudi bersama meluangkan masa untuk sesi kita pada pagi ini. So pautan kehadiran akan dikongsi di ruangan chat box dan QR code akan dipaparkan di skrin pada waktu sekarang ni. Jangan lupa untuk bersama-sama kami untuk sesi perkongsian esok. Kita akan bercerita, akan ada sesi perkongsian daripada penerima beasiswa, tajaan, geran luar dan dalam negara. So kita akan ada Dr. Asia Abdullah, penerima beasiswa Yayasan Hazanah. Kita akan ada Dr. Muaz Ahmad Mazian sebagai penerima Max Scholarship Scheme. Pada jam petang, 2 petang, sesi petang kita akan ada Dr. Nur Aisyah Hassan, penerima Tourist Science Technology Research Grant, dan kita ada Puan Hazirah, penerima beasiswa Talis University. So pastikan kita akan berjumpa esok. Jangan lupa untuk klik pautan kehadiran juga, dan itu sajalah dari kami Pusat Pengajian Siswaza. Okay, terima kasih semua.